Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. If I open up my eyes, I can see the skies. I can see the skies. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. So bertemu lagi dalam slot secangkir kopi senano idea yang dihostkan oleh Dr. 9 TV dan bersama-sama juga dengan tajaan Kopi Nano. So hari ini kita bersama tetamu kita ya dengan iaitu Hashimah Muhammad Yunus berkaitan dengan pendidikan teknologi hijau lah di peringkat sekolah dan juga institusi pendidik pengajian tinggi. So hari ini Prof Hashimah akan mengupas berkenaan dengan bagaimana penerapan kepada teknologi hijau di dalam pendidikan di peringkat sekolah dan juga institusi pengajian tinggi. Jadi kita pergi kepada isunya dulu. Apa isu sebenarnya yang menyebabkan perlu kita ketengahkan, menonjolkan teknologi hijau ini. Jadi perkara ini akan menyebabkan global warming berlaku atau pemanasan global akan berlaku. Dengan peningkatan itu dan sebagainya, pemanasan global akan berlaku. Jadi selepas itu, inilah daripada pemanasan global ini merupakan punca kepada climate change. Dia punya temperature yang sangat sejuk itu. Ini bukti-bukti yang menunjukkan global warming dengan climate change itu sedang berlaku sekarang ni. Kita menangani teknologi hijau bukan saja di sekolah tetapi di seluruh peringkat, sebab itu ada polisi dan ada dasar kepada teknologi hijau daripada kerajaan dan akhirnya sampai kepada sistem pendidikan itu sendiri. So apa cabaran dalam pelaksanaan teknologi hijau ni di sekolah ataupun di dalam kalangan guru-guru ni, Prof? Mungkin ada komen daripada Prof. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. So bertemu lagi dalam slot secangkir kopi senano idea yang dihostkan oleh Dr. 9 TV dan bersama-sama juga dengan tajaan Kopi Nano. Okey. So seperti biasa dalam minggu ini kita terus perbincangan kita untuk kita membincang beberapa isu berkaitan dengan teknologi, pendidikan dan juga keusahawanan dan juga kita boleh berbincang berkenaan dengan sebarang isu dan juga perbincangan termasuk solusi kepada topik yang kita bincangkan pada setiap minggu. So hari ini kita bertuah kerana kita menjemput lagi seorang ahli akademik yang kita boleh mendapat pengalaman dan juga Dr. K siapakah tamu jemputan kita pada minggu ini, Dr. K? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nain. Saya kerana kita bertemu lagi di dalam rancangan kita iaitu secangkir kopi senano idea. So hari ini kita bersama tetamu kita ya Dr. Nain iaitu Hashimah Muhammad Yunus. Beliau merupakan pesara ataupun bekas sejarah di kerajaan kita yang mungkin boleh berkongsi bersama berada di USM. Okay. United Kingdom. So, saya nak baca biodata dia di sini terlalu panjang, banyak sangat. So mungkin kita boleh ringkaskan experience kerjanya daripada bermula sebagai sekolah guru di sekolah menengah so di sekolah menengah kebangsaan Sri Balik Pulau tahun 89 lagi ni, dan tahun 85 di sekolah menengah konvent Bukit Mentajam. Mungkin Prof Hashimah boleh terangkan detail sikit lah kejap lagi mengenai diri beliau. Dan research yang beliau telah jalani terlalu banyak lah saya kira di sini, antaranya sebagai penggubal kepada
kurikulum dan pentaksiran JKSP dan sekolah menengah, juga sebagai panel dari kerja pemerintahan dan guru dan menengah KSS. And then development awareness activities to cross education. So dan kita banyak juga ada buku, berbagai buku jurnal-jurnal akademik, ethical yang diterbitkan dalam buku pendidikan di peringkat nasional dan juga international, Dr. Nick. Ya. Ada 9 sekali lagi pengalaman beliau daripada dulu, bukan saja pada kerja kita tetapi juga saya rasa kepada kita, berdoa kepada kita juga untuk kita menjalani orang kata kehidupan sebagai seorang ahli akademik supaya menjadi ahli akademik yang baik dan lebih baik di masa-masa akan datang, insya-Allah. So, saya perkenalkan sekali lagi, Profesor Madya, Dr. Hashimah Muhammad Yunus. So itu saja Dr. Nick daripada saya. Okey, terima kasih Dr. K Ya, dengan untuk penerangan juga Dr. Nick, mungkin saya lepas sedikit. Hari ini kita akan berbincang sedikit berkaitan dengan pendidikan teknologi hijau lah di peringkat sekolah dan juga institusi pendidik pengajian tinggi. So hari ini Prof. Hashimah akan mengupas berkenaan dengan bagaimana penerapan kepada teknologi hijau di dalam pendidikan di peringkat sekolah dan juga institusi pengajian tinggi itu sendiri. Okey, itu daripada saya. Terima kasih. Dr. Nadia. Okey, terima kasih Dr. K. So kita berbanggalah hari ini kerana dapat menjemput tamu jemputan kita, iaitu Dr. Hashimah Muhammad Yunus. So yang banyak pengalaman dalam kerjaya akademik dan mungkin banyak sumbangan yang telah dicurahkan kepada pendidikan negara dan termasuk juga kata untuk kemajuan teknologi hijau dan pendidikan teknologi hijau dan sebagainya. So tanpa melewatkan masa, saya jemput tamu jemputan kita untuk mungkin mengenalkan sedikit berkenaan dengan kata sedikit perkembangan berkenaan dengan teknologi hijau ni. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nain dan juga Dr. K. Terima kasihlah kerana menjemput saya untuk memberikan pandangan lah, sebenarnya sharing, kita nak share tentang maklumat yang telah kita laksanakan sebenarnya di peringkat sekolah dan juga di peringkat-peringkat pengajian tinggi. Jadi sebelum saya nak teruskan tu, saya nak terangkan sikitlah. Sebenarnya saya adalah pesara lah sebenarnya sekarang. Saya baru saja bersara pada tahun lepas, Ogos tahun lepas. Tapi bersara wajibnya adalah pada 2018, Ogos 2018. Jadi oleh kerana projek teknologi hijau ini telah saya mulakan pada tahun 2016 Jadi it is about like 4 atau 5 tahun punya projek. Saya diminta untuk menghabiskan lah. Jadi saya pun cuba melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya, amanah yang diberikan saya, dan kita telah selesaikan lah pada tahun 2019, 2020 sikit lah awal tahun tu Jadi untuk pengetahuan ramai pun, Dr. K juga salah seorang daripada penulis modul untuk projek saya ni jugalah Jadi sebelum kita mulakan berkenaan dengan apa dia teknologi hijau ini dan kenapa kita nak buat teknologi hijau di peringkat sekolah, peringkat pengajian tinggi, jadi kita pergi kepada isunya dulu. Apa isu sebenarnya yang menyebabkan perlu kita ketengahkan, menonjolkan teknologi hijau ini. Jadi yang pertama sekali, saya pasti semua kita di sini dan juga di luar sana, rakyat semua pun tahu, sama ada academician, non-academician, semua tahu tentang fenomena isu pemanasan global dan juga fenomena climate change atau perubahan iklim.
ya. Jadi perkara ini adalah perkara realiti yang berlaku pada kita semua, ya. Jadi sebenarnya kita di bumi ini, ya, di kita sekarang ini kita banyak aktiviti-aktiviti kita yang kita lakukan, ya. Jadi aktiviti manusia yang dijalankan ini sebenarnya dia menyebabkan, salah satu ia telah menyebabkan global warming dengan climate change ini berlaku, ya. Pemanasan global dan perubahan iklim ini berlaku. Jadi apa aktiviti kita yang menyebabkan perkara ini berlaku? Contohnya pengangkutan. Siapa yang tak pakai pengangkutan, kan? Ya, siapa yang tak pakai kereta, siapa tak pakai motor? Kalau basikal lainlah. Basikal tu sebenarnya teknologi hijau bagus, ya, tetapi semua kenderaan bermotor, bas dan sebagainya adalah keperluan masyarakat masa kini, kan. Jadi untuk kita bergerak sebagainya, tetapi apa yang dilakukan apabila kita menggunakan pengangkutan ini ialah kita membebaskan gas carbon dioxide. Betul? Ya, jadi maknanya ini adalah salah satu pembebasan gas yang nanti akan menyebabkan berlakunya global warming dan climate change. Dan kita ada banyak lagi aktiviti yang kita lakukan, contohnya seperti pembakaran bahan api daripada industri, ya, daripada kilang, ya. Dan kemudian ialah pembuangan sisa dan air sisa. Banyak sangat waste atau sisa yang dibuangkan oleh daripada rumah, ya, daripada kilang, daripada semua tempat lah. Dan kita rasa Malaysia ni memang kalau baca banyak dalam report, one of the yang paling banyak lah mengeluarkan waste ini, ya. Dan begitu juga dengan penebangan hutan. Kita sekarang ni nak baju, banyak hutan yang ditebang, betul? Jadi semuanya untuk digunakan untuk pembangunan. Tapi semua aktiviti ini dia akan menyebabkan pencemaran udara. Dia akan menyebabkan pembebasan gas carbon dioxide. Tapi yang paling penting sekali dalam kes global warming climate change ialah pembebasan gas rumah hijau. Greenhouse gases yang dikeluarkan. Dia banyak. Kita banyak menggunakan peti ais, peti sejuk, aircon, semua tu mengeluarkan CFC. Jadi sekarang ni banyak dah industri yang orientasinya teknologi hijau. Nanti saya akan ceritakan dia telah berubah bahan-bahan yang produk-produk yang dibuat itu ke arah teknologi hijau lah. Okey. Jadi apa semua ni yang akan berlaku adalah semuanya dibebaskan ke atmosfera bumi. Jadi perkara ini akan menyebabkan global warming berlaku atau pemanasan global akan berlaku, ya, dengan peningkatan itu dan sebagainya, pemanasan global akan berlaku. Jadi selepas itu, inilah daripada pemanasan global ini merupakan punca kepada climate change. Jadi dia ada berkait di situ. Ya, daripada pemanasan global dia akan berkait kepada perubahan iklim. Jadi pada perubahan iklim ini, kesan yang kita semua dah perhatikan yang berlaku sekarang ni ialah kemarau. Kemarau di setengah-setengah tempat, mungkin tempat kita juga, adalah yang berlaku dengan panjang, yang bukan macam dulu, dia ada musim dia, kan. Musim-musim bulan berapa ada kemarau sebagainya. But sekarang kemarau itu panjang, tempohnya lebih, dan kemudian berlaku banjir, ya, banjir yang melampau. Ini bukan banjir yang biasa macam sekarang ni, adalah banjir-banjir biasa, tetapi sekarang banjir-banjir yang melampau, yang kalau saya tak lupa, ya, di Kelantan pernah berlaku banjir yang melampau, which is like few years back ni lah, baru saja sebenarnya, ya. Jadi banjir yang melampau ini keadaannya bukan flash flood, ya. Dia bukannya flash flood, tetapi dia adalah disebabkan oleh perubahan iklim ini. Yang puncanya tadi, ya, ialah global warming, ya. Jadi apa yang berlaku, ya, lagi kesan-kesannya ialah ribut, taufan, puting beliung, dan kemudian suhu yang terlalu panas dan terlalu sejuk. Pernah Kuala Kerai, suhu pernah berlaku berapa? Negatif, I think 16 ke 14 ke, kan? Kalau ingat lagi lah, a few years back, Kuala Kerai tu, Kelantan tu, ya. Sejuk. Jadi memang amazing lah kalau kita lihat perkara ini, tak pernah berlaku, Kuala Kerai jadi berapa dia punya temperature yang sangat sejuk itu. Ini bukti-bukti yang menunjukkan global warming dengan climate change tu sedang berlaku sekarang ni,
ya. Jadi apa yang kita risaukan oleh kerana keadaan ini, maka banyak biodiversity dah hilang. Banyak kehilangan biodiversity. Ini secara global, kita cakap pasal Malaysia saja, tetapi secara global banyak biodiversity kita yang hilang. Yang this is very worrying lah. Kita risau perkara ini akan menyebabkan banyak nanti kita tidak ada lagi biodiversity yang sepatutnya ada yang membantu kehidupan manusia itu. Jadi oleh kerana perkara ini, maka kita perlulah satu kaedah penyelesaian. Jadi penyelesaian yang difikirkan oleh badan-badan organisation di international level sebagainya ialah teknologi hijau. Itu cerita saya kenapa perlunya teknologi hijau ini. Jadi kerana kalau tidak, tapi apa yang saya nak kata ni ialah kita kata ini sebagai salah satu cara penyelesaian teknologi hijau. So kita mohonlah nanti ni kita minta bahawa semua kita rakyat dan semua sekali lah akan berorientasikan teknologi hijau dalam semua perkara yang kita buat, dalam semua aktiviti yang kita buat di dunia, in everyday life ni, aktiviti kita nanti. Okey, jadi saya rasa saya sambung lagi ke atau macam mana ni Dr. Naim? Saya tak dengar. Penerangan berkenaan dengan apa nama keperluan. Okey. So terima kasih Doktor atas penerangan tersebut. So mungkin betul juga kita mengambil bekerjasama dalam menjaga dunia kita agar kita dapat dunia kita dapat bertahan dengan lebih lama dengan sesuai jugalah. Saya pasti dalam kerajaan pun ada mengadakan satu dasar teknologi hijau negara yang merangkumi ekonomi, alam sekitar dan juga sosial, di mana setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing. So saya pasti daripada inisiatif daripada CE3 ni mungkin boleh Doktor terangkan sedikitlah sejauh mana peranan dan juga usaha yang telah dilaksanakan oleh CE3 ni dalam menyokong dasar teknologi hijau negara ke arah pembangunan yang lebih mampan dan salah satu inisiatif kepada 4 tonggak dasar teknologi hijau negara. Okey, silakan. Ya, terima kasih. Baik. Jadi apa yang telah kami lakukan di C3 masa itu saya sebagai timbalan pengarah C3 Jadi C3 itu stands for Center for Education Renewable Energy dengan Energy Efficiency and Green Technology lah. Itulah C3 Jadi sebab GT dia tak masuk lah. G3 itu plus Green Technology. Jadi masa tu tahun 2016 kalau tak silap saya, masa tu C3 telah pun diamanahkan dengan grant sebanyak 10 juta lah 10 juta yang datangnya daripada semasa itu ialah KETA lah, Kementerian Teknologi Air dan apa lagi saya tak ingat dah dia punya full name, KETA lah okey. Jadi masa 2016 lah 2016 tu, jadi kami diamanahkan untuk melaksanakan projek inilah Jadi apa yang berlaku semasa itu ialah kami sebagai unit atau pusat di C3 ni, kami pun merancang untuk menghasilkan modul teknologi hijau ini dan diajarlah modul ini diajar across science subject masa tu. Dan saya lupa nak beritahu bahawa projek ini adalah untuk sekolah menengah Jadi semasa kami lakukan itu kita memang tedious lah kerjanya untuk menghasilkan kita ada modul science 2 modul biology 2, kimia 2, apa lagi fizik 2 dan 2 asas kelestarian. Asas kelestarian itu ialah subjek non-science.
Jadi di situ Dr. K, terima kasih banyak dia salah seorang penulis dalam asas kelestarian Jadi dia telah banyak membantulah untuk menghasilkan modul tersebutlah Jadi sangat bersyukur kerana ada Dr. K yang membantu masa tu. Jadi kami ada dalam 25 penulis masa tu 25 orang penulis yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah USM, UPM Politeknik, matrikulasi dan juga guru-guru sendiri. Guru-guru sendiri yang kita take about 2 years untuk menghasilkan modul tersebut yang perlu melalui bahagian BPK bahagian perkembangan kurikulum kerana mereka perlu lihat kualiti, mereka perlu tengoklah apa sebagainya, dan kami juga telah rintiskan modul tersebut untuk melihat berkesanan dia, boleh tak dijalankan dekat sekolah sebagainya. So it took us about like 2 years lah untuk menghasilkan satu modul, beberapa modul yang berkualiti tersebut. Okey. Jadi apa yang kita telah buat di sekolah-sekolah ialah kita telah menjalankan kursus dalam perkhidmatan LDP dengan semua sekolah menengah di Malaysia. Kebanyakan lah, not semua, kebanyakan sekolah harian semua kita panggil guru-guru itu, like berapa ribu guru yang telah 2000 lebih guru lah, 2500 macam tu, guru lebih kurang 2300 telah pun dilatih dengan menggunakan modul ini. Dan itu sebenarnya beberapa tahun lagi lepas itu untuk mengajar guru-guru ini tentang input apa itu teknologi hijau dan bagaimana teknologi hijau itu dimasukkan ke dalam subjek-subjek sains, bio dan sebagainya. Jadi dengan itu apabila telah dilihat oleh BPK apa yang kami lakukan, maka BPK unit sains mereka telah setuju untuk memasukkan teknologi hijau ini ke dalam kurikulum mereka. Syukur, alhamdulillah. Apabila dia telah masuk dalam kurikulum, maka ianya menjadi satu kepastian kepada murid untuk tahu tentang teknologi hijau. Disebab itu dengan kita hasilkan modul itu, maka guru-guru boleh menggunakan modul itu untuk diguna pakai, sebenarnya bukan untuk subjek itu saja, tetapi mana-mana subjek yang sesuai. Contoh saya bagi geografi. Kita tak buat kan modul untuk geografi, tetapi dalam geografi dia orang ada tajuk tentang teknologi hijau. Maka guru-guru geografi boleh menggunakan modul-modul tersebut untuk menambahkan ilmu mereka dan juga aktiviti yang boleh mereka jalankan di dalam kelas geografi tersebut. Itu sebagai satu contoh lah. Jadi kerana semasa kami menjalankan latihan itu, guru-guru geografi ada yang datang mohon untuk join sekali, tapi kita tak ada peruntukan untuk cikgu geografi. Jadi bermakna apa yang kita telah lakukan, kita uploadkan semua modul tersebut di dalam kami punya website, maka siapa sahaja boleh download for free. Jadi free of charge, tak payah bayar pun, ambil lah. Jadi kita nak sharekan tentang ilmu teknologi hijau itu kerana kita ada panduan gurunya dan kita ada aktiviti muridnya. Jadi ada dua itu yang akan bantu guru untuk mengajar. Jadi apabila BPK telah pun menerima masuk teknologi hijau tu di dalam sains dan kemudian mereka nak saya masukkan pula di dalam sains tambahan. Jadi ada perkara itu di dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kita ambil sedikit serapan sana sini supaya at the end of the day murid semua akan tahu apa teknologi hijau tu. Jadi begitu juga dengan biologi, telah mengambil sedikit daripada knowledge pasal teknologi hijau tu ke dalam biologi, dan begitu juga dengan kimia. Dan kemudian asas kelestarian ada. Yang kami tak buat modul, tetapi mereka juga telah masukkan bila mereka panggil saya untuk membantu memasukkan dalam kurikulum. Contohnya ialah
mata pelajaran pengajian elektrik dan elektronik, dan juga mata pelajaran mechanical. Itu memang kami tak buat tak develop modul, tetapi mereka panggil saya untuk berkongsi maklumat tentang teknologi hijau kerana mereka memang nak masukkan. Jadi pada sekolah menengah saya kira insya-Allah kita telah start pada tahun 2020. Memang di SKP-nya telah ada di dalam 2020. Tetapi oleh kerana PKP, COVID-19 ni, saya rasa mungkin it's a bit slow lah kot untuk, because knowledge is so much kat situ. Jadi benda-benda macam teknologi hijau ni banyak yang perlukan hands-on learning Jadi sukarlah untuk guru-guru membuat, cuma mungkin online is just like discussion, memberi maklumat dan sebagainya, dan mencari maklumat Walau apapun, saya sangat bersyukur ianya telah pun dimasukkan di dalam kurikulum kita. Itu alhamdulillah. Jadi itu usaha kami, dan kemudian setelah habis semua dalam, saya rasa early kita selesai ialah early 2020 ke ataupun not early 2019 saya rasa kita habis, tapi saya tak ingatlah bulan berapa yang kita habis, sebab kita nak mengejar masa supaya mereka boleh jalankan aktiviti itu 2020. Jadi walau apa pun kami ada jalankan kajian survey kepada guru-guru yang datang berkursus itu. Jadi kita melihat kepada pengetahuan, knowledge, attitude and practice guru. Okey. Jadi apa yang kita dapati dalam kajian itu daripada sebelum mereka menerima kursus dengan selepas mereka menerima kursus hingga habis mereka jalankan pelaksanaan teknologi di sekolah masing-masing. Masa itu belum lagi dibuat dengan pengajaran lah pasal 2020 kan. Jadi masa itu mereka buat tu ialah kita minta mereka memberi semula kita punya survey itu selepas mereka jalankan di sekolah, bukan dalam mata pelajaran, tetapi mereka buat masa itu terpaksa buat di dalam dibuat di dalam extra curriculum tu, co-curriculum. Jadi masa tu dia buat. Jadi apa yang kita dapati dari segi knowledge, attitude dengan practice semuanya meningkat. Semuanya meningkat. Jadi bermakna knowledge mereka meningkat, attitude mereka juga meningkat, dan praktis juga meningkat. Tapi walau bagaimanapun ada isu lah, sebab saya ada juga minta mereka, kita ada buat interview balik dengan beberapa sampel sajalah, beberapa orang guru yang telah melaksanakan itu. Kita ambil dari zone beberapa orang, dan kita dapati semua guru ini yang pergi dan perlu buatnya di sekolah memang merasakan perkara ini sangat penting untuk diajar kepada murid-murid, oleh kerana like I say tadilah earlier, global warming, climate change ni will not go away, dia takkan ke mana-mana. Jadi kita je yang perlu mengambil tindakan untuk at least mengurangkannya, accelerate daripada sekarang. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah knowledge tadi, attitude tadi, practice tadi guru-guru tu meningkat. Alhamdulillah, bermakna kursus yang kita jalankan itu memang berkesan kepada guru-guru. Sebab biasalah kalau something new kita nak pergi pada guru, maka we have to take action. Kita tak boleh serah saja kepada guru dan buatlah di sekolah. Jadi something about teknologi hijau ni banyak yang kita masih belum lagi begitu pasti, bukan Jadi tak ramai guru faham, kerana dalam teknologi hijau yang kita berikan itu, kita ada beberapa sektor daripada teknologi hijau yang kita jalankan, kerana modul kita tu dibina berdasarkan kepada apa yang dijelaskan oleh IPCC, iaitu Intergovernmental Panel of Climate Change. Jadi kita ambil dasar kita, framework kita, ataupun kita punya underlying teori kita nak membuat modul itu datang daripada situ.
Jadi kita telah pun mencuba untuk memberitahu para guru bahawa dalam teknologi ni ada beberapa sektor. Contohnya sektor bekalan tenaga, sektor pengangkutan, sektor pengurusan sisa dan air sisa, sektor bangunan, lepas tu kita ada sektor perhutanan, dan juga sektor ICT. Ada banyak sektor di situ. Jadi kita di sekolah hanya beberapa sektor je lah yang kita masukkan supaya kita nak knowledge itu. Bila pelajar dah tahu, murid dah tahu, cikgu dah tahu, mereka akan cari lagi. Sebab sekarang ni maklumat di hujung jari. Maklumat di hujung jari. Jadi apa saja yang dia orang nak cari, semuanya ada. Jadi sama ada mahu atau tidak mahu je. Apa yang kita cuba bagikan adalah satu platform. Platform kita sediakan. Jadi knowledge yang seterusnya perlulah dijalankan. Jadi syukur alhamdulillah bagi saya di sekolah, peringkat sekolah menengah telah pun kita masukkan di dalam DSKP. Jadi DSKP maknanya biasalah kalau DSKP dah ada, nanti exam pun masuklah kan. Jadi para pelajar tidak bolehlah main-main. Tapi saya rasa perkara ini adalah perkara yang real. It is a reality. Jadi you belajar ni adalah kepada benda yang berlaku kepada dunia sekarang ni, pada diri you sendiri sekarang ni. Jadi mengapa perlu rasa sukar di perkara ini tidak sukar, kerana ianya is on yourself. Jadi kita perlu usahalah, usaha untuk ni. Jadi yang penting bagi saya sebenarnya apabila peringkat sekolah menengah dah ada teknologi hijau, dia patut diteruskan. Sebabnya basic tu dah ada, knowledge tu dah ada kan. Jadi mungkin ada apa-apa yang nak penjelasan lagi Dr. Naim atau Dr. K? Ya, saya rasa penerangan yang sangat baik tadi dan sangat komprehensif. Saya rasa penerangan itu tadi, bagaimana pelaksanaan kepada pembangunan kurikulum untuk menerapkan orang kata teknologi hijau di dalam kalangan pelajar-pelajar itu sendiri. Cuma di sini juga Prof, saya ingin bertanya, ialah pasal teknologi hijau ni kita anggap sebagai satu masih lagi, walaupun dah tahun 2021, tapi masih lagi kita boleh katakan perkara yang baru. Dan dasar teknologi hijau negara ini pun diperkenalkan tahun 2018 yang skopnya adalah kepada tenaga, alam sekitar, ekonomi dan juga sosial. Cuma dalam konteks pembangunan kepada modul-modul untuk penerapan teknologi hijau di sekolah-sekolah, terutama kita embedded ataupun kita integratekan orang kata elemen-elemen teknologi hijau itu di dalam kurikulum. Saya lihat di situ mungkin ada satu cabaran yang mungkin saya rasa agak getir juga di dalam pelaksanaan untuk kita menerapkan ataupun melaksanakan ataupun mengintegrasikan teknologi hijau itu di sekolah-sekolah. Terutama sekali apabila kita berada di sekolah-sekolah ini, kekangan kepada silibusnya yang sedia ada, kekangan kepada kurikulum yang sedia ada, dan juga ialah perkara yang baru nak diterapkan pula kepada guru-guru, yang guru-guru pun sebelum ini tidak pernah orang kata mendengar apa itu teknologi hijau, apa perlunya teknologi hijau. Walaupun saya percaya kita menangani teknologi hijau bukan saja di sekolah tetapi di seluruh peringkat, sebab itu ada polisi dan ada dasar kepada teknologi hijau daripada kerajaan dan akhirnya sampai kepada sistem pendidikan itu sendiri. So apa cabaran dalam pelaksanaan teknologi hijau ni di sekolah ataupun di dalam kalangan guru-guru ni, Prof? Mungkin ada komen pada Prof. Yes. Baik, terima kasih Dr. K. Dia okey. Jadi seperti yang saya cakap tadi, kita ada buat interview kan, interview daripada guru-guru yang telah melaksanakan itu Kita ambil sampel sajalah. Jadi yang dari situ yang kita dapatkan, yang kita nampak kekangannya. Sebelum saya nak cakap pasal kekangan, saya nak beritahu bahawa dasar teknologi hijau kebangsaan sebenarnya telah pun telah dilancar masa itu oleh Perdana Menteri masa ketika itu pada 2009. Nah, cuba Dr. K bayangkan 2009 dan kita baru masukkan dalam kurikulum 2020. Bukankah kita sangat ketinggalan?
Sedangkan negara-negara luar sana semuanya telah going into green already. Telah masuk di dalam green itu dalam kurikulum mereka. Jadi kita agak terlambat. Jadi apabila telah lambat, maka cara yang Sitri buat ialah terpaksa mengadakan bengkel-bengkel itu. Cuba Dr. K bayangkan 25 bengkel telah dilaksanakan di seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. 25 bengkel dan saya pergi pada setiap bengkel itu. Dan macam-macam berlaku di bengkel tersebut kerana kita faham guru-guru yang keletihan datang daripada jauh, datang masa bengkel, itu tak tahu bagaimana input yang akan mereka terima masa itu kerana dari aspek keletihannya, kekangan masanya, dan kemudian untuk bawa balik ke sekolah. Dan mereka pula kita minta menjadi ketua teknologi hijau di sekolah supaya dia boleh menyebarluaskan kepada semua guru sains yang datang tu hanyalah ketua panitia sains atau wakil. Jadi bila dia balik, dia ada lagi beberapa guru beberapa guru sains yang dia perlu terangkan apa itu teknologi hijau sebagainya, yang kami bekalkan dengan knowledge tersebut. Dengan CD dan sebagainya, kita bekalkan semua. Jadi kekangan mereka semasa kita beritahu ialah penerimaan guru di sekolah. Kerana ini satu yang penting, macam Dr. kata, inilah cabaran dia, di mana tak semua guru merasakan ini sebagai satu perkara penting untuk kita nak bagi, kita transferkan, kita pindahkan knowledge itu kepada murid-murid. Dan kemudian mungkin ada guru-guru yang hampir bersara yang rasa this is another kerja beban ni, macam tu. Jadi yang semasa saya patah balik pada yang interview yang kita dapat tu, kekangan yang mereka hadapi kerana mereka orang yang suka, ini sebab tu saya kata attitude tu penting. Kerana mereka memang attitude dia green tech tu, orientation tu dia memang suka. Jadi apa isu yang mereka hadapi ialah salah satu daripadanya ialah sokongan pihak pentadbir sekolah. Kerana mereka perlukan duit lah, keuangan lah untuk melakukan perkara-perkara yang perlu digunakan untuk melaksanakan teknologi hijau. Walaupun kebanyakan daripada aktiviti itu kita gunakan bahan-bahan yang terbuang, tapi untuk set up, untuk diorang mengajar pada cikgu-cikgu dan sebagainya, perlulah sedikit keuangan. Jadi pada mereka, dalam itu adalah apa yang mereka beritahulah semasa interview itu, mereka ada kekangan dari segi dengan pentadbir satu, kemudian kekangan dengan rakan guru. Jadi seperti yang saya kata tadi, jadi rakan guru juga kemungkinan not into green, sedangkan perkara itu telah pun dimasukkan dalam kurikulum. Jadi mau tidak mau, sebab itulah kurikulum telah ada. Jadi bagi saya, kekangan tentang tidak mahu melaksanakan teknologi hijau itu dah tidak boleh diguna pakai lah, sebab ianya telah ada di dalam DSKP. Apabila dia telah ada di dalam DSKP, maka haruslah diajar kepada murid-murid. Dan dalam DSKP itu, apa yang saya diminta buat ialah saya telah pun di bahagian ujung tu selalunya ialah cadangan-cadangan. Saya telah memberikan muka surat tentang modul itu, di mana aktiviti itu boleh dijumpa, boleh digunakan. Jadi semuanya untuk memudahkan para guru, tidak perlu mencari lagi. Kalau mereka tidak ada yang hard copy yang kita serahkan pada sekolah, maka ada online, ada di dalam website C3. Jadi there shouldn't be any issue untuk tidak melaksanakannya, sebab kita cuba membantu guru-guru untuk melaksanakannya. Jadi kekangan memang ada, Dr. K, memang ada. Jadi ada dari segi masa, dari segi subjek yang perlu dihabiskan dari segi. Tapi bagi saya, modul yang kita bina itu sebenarnya kalau mereka tak cukup masa semasa di dalam pengajaran,
maka ianya boleh dilakukan dalam core curriculum. Kita ada banyak core curriculum apa nama tu, club sains, persatuan sains, persatuan alam sekitar, persatuan, semua itu ya, kalau guru-guru suka ya, murid akan tahu murid akan tahu apa namanya ni, teknologi hijau ni boleh dilaksanakan di dalam kurikulum juga. Dan satu lagi yang saya sangat suka, kerana saya telah terpaksa pergi apa namanya tu, bukan kata pemantauan, saya lupa perkataan tu, saya bukan nak pantau dia orang, tapi saya pergi ke sekolah-sekolah, beberapa sekolah untuk melihat apa yang telah mereka buat. Dan murid-muridnya, saya kena pergi beberapa sekolah dan muridnya nak bentang semua produk yang mereka telah bina. Ya, masa tu memang bayangkanlah ya, ada berapa tingkatan kat situ yang nak saya pergi lihat dan nak saya komen, nak saya berikan cadangan dalam projek-projek dia orang. Maka itu menunjukkan pelajar ni, murid ni, kalau sesuatu yang hands on, dia sangat suka untuk terlibat ya. Dan kemudian ada sekolah-sekolah yang telah memasuki pertandingan di luar negara. Ya, contohnya saya tak ingat pula nama sekolah tu, tapi kat Selangor lah. Dia telah masuk pertandingan di Jepun menggunakan asasnya ialah daripada modul. Right? Dia membuat bahan, kalau tak silap saya sabun kot, something to do dengan sabun kan. Lepas tu dia modify sikit sebagainya, maka dia dapat gol. Dia dapat gol di sana. So, apa yang saya nak katakan ni ialah modul itu platform. Maka cikgu boleh buat apa sahaja yang mereka nak kalau mereka tak rasa itu sebagai satu cabaran ataupun sebagai satu kekangan. Saya ingat sekolah, saya ingat nama pendek dia Sutama, tapi saya tak ingat full name nama sekolah tu sebab banyak sekolah kan. Jadi sekolah tu dia memang telah menang banyak. Dan selepas itu guru tu pun asyik kontak saya juga. Mereka pun banyak menceritakan apa nama, kemenangan-kemenangan yang dia telah masuk lah international dan national level. Sangat bagus. Jadi bagi saya kekangan itu bergantung kepada diri guru tu sendirilah sebenarnya. Jadi kalau mereka dah lihat daripada modul itu dan mencari lagi maklumat, macam saya kata tadilah, maklumat di hujung jari, maka there's no issue pada saya lah. Kekangan itu bergantung pada, sebab tu kami buat the apa nama tu, research tu on knowledge, attitude and practice. Jadi attitude tu penting. Jadi bila sikap guru itu memang dia suka kepada ke arah itu, maka dia akan bertungkus lumus lah, macam cikgu dekat Sutama tu. Jadi sangat bagus cikgu tu. Itu satu contoh lah. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh lain yang kami pergi yang memang murid dan gurunya bersungguh-sungguh menghasilkan produk-produk dalam apa namanya ni, teknologi hijau ini. Dan saya kira ia boleh berjaya, insyaAllah. Okay. Okey, terima kasih ya. So nak mengubah sikap guru untuk committed dalam setiap projek pun agak sukar melainkan kita mempunyai satu modul yang agak lengkap dan juga mengambil kira berbagai aspek termasuk beberapa faktor lain bagi orang kata mencetuskan minat kepada kita untuk melaksanakan inisiatif teknologi hijau dalam di kalangan masyarakat. Okey, apabila kita lihat dengan inisiatif yang diusahakan melalui projek C3 ni, sudah pasti ianya memberi impak yang tinggi kepada kesedaran dari kalangan pelajar sekolah maupun guru-guru dalam melaksanakan usaha teknologi hijau ini. Cumanya bagaimana pandangan doktor Prof, bagaimana memastikan kesinambungan penerapan pengetahuan teknologi hijau yang dilaksanakan di peringkat sekolah yang kata dah dilaksanakan supaya kita boleh teruskan lagi orang kata inisiatif ini kepada peringkat yang lebih tinggi, terutamanya di peringkat politeknik, universiti maupun peringkat masyarakat di luar sana. Ya. Baik, insya-Allah. Jadi kita settle dah sekolah menengah Jadi cuma saya sebelum saya pencen hari itulah ada ura-ura nak buat untuk sekolah rendah tapi tak kesampaian lagi lah sebab tiba dengan COVID dan sebagainya, habislah sebab ada isu untuk sekolah rendah juga sebab
perlu ada knowledge daripada sekolah rendah sedikit untuk dibawa ke sekolah menengah kan. Jadi tak apalah, itu tak kesampaian lagi. Now dekat politeknik bagi politeknik tentang teknologi hijau ni, jadi memang telah pun dilaksanakan. Itu yang saya gembira tu. Mereka sebenarnya politeknik ni dia telah ada apa namanya ni apa dipanggil tu manual tentang polygreen ni di politeknik. Dia pun ada dah dalam dia punya manual politeknik polygreen lah Jadi dalam itu mereka telah pun mulakan sebenarnya apa namanya ni teknologi hijau ni awal lagi 2011 tak silap saya, 2010-2011 mereka telah mula satu program diploma telah pun dilaksanakan tentang teknologi hijau itu. Jadi bila mereka tiba dengan 2015 tu, mereka telah tambah program-program yang untuk memasukkan teknologi hijau. Jadi 2014-15 kata saya, 2014-15 banyak program-program yang terlibat dengan apa nama ni teknologi hijau, tentang bekalan tenaga, program teknologi hijau dengan air dan sisa air kemudian teknologi hijau dengan pengurusan sisa dan air sisa, dan ada a few more yang saya tak ingat tapi bermakna daripada 2015 mereka telah menambah program diploma untuk pelajar-pelajarnya untuk mendapat pendidikan teknologi hijau itu supaya ianya boleh dibawa ke pasaran kerja. Itu yang saya nak cerita tu kan. Jadi apabila dia ke pasaran kerja, bermakna dia punya apa nama tu employer dia, majikan dia perlulah juga mempunyai orientasi teknologi hijau. Jadi graduates daripada diploma ini yang keluar dengan teknologi hijau ni, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah untuk membina produk-produk dia atau menyelesaikan masalah dengan produk-produk dia menggunakan teknologi hijau. Jadi untuk politeknik kita rasa kita dah selamat. Kita rasa memang graduates itu ada orientasi teknologi hijau. Jadi itu yang menyebabkan tidak ada isu lagi di politeknik tentang teknologi hijau, kerana mereka telah ada apa yang saya kata tadi, polisi polygreen tadi tu, yang dia orang bina dan dia digunakan untuk semua politeknik di seluruh Malaysia. Jadi sebab tu baru ni apa namanya ni, saya juga telah dipanggil untuk memberi macam ni lah satu talk pasal teknologi hijau, merentasi kurikulum tu. Okey. Jadi saya juga menceritakan tentang apa yang telah berlaku di sekolah dan apa yang berlaku di politeknik. Sebab pelajar daripada sekolah bukan semuanya nak jadi saintis kan. Jadi semua pelajar-pelajar ini bila mereka ambil sains tu adalah untuk pelajar-pelajar sastra yang kebanyakannya boleh masuk ke politeknik. Jadi bermakna daripada sekolah menengah mereka ada knowledge dah tentang politeknik. Jadi pensyarah tak payah risau lagi nak memberikan konten tentang politeknik, tetapi aplikasi yang perlu diajar di politeknik ialah aplikasi teknologi hijau itu untuk menghasilkan produk-produk yang berasaskan teknologi hijau, supaya ianya akan membantu balik untuk mengurangkan global warming dengan climate change tadi. So dia patah balik kat situ saja. So itu yang patut berlaku lah di peringkat-peringkat politeknik. Nah, yang saya risau ialah kalau saya boleh sambung lah ni atau ada soalan lagi? Okey, okay. Ya Prof, menarik tadi. Cuma saya terfikir Prof, kita di Malaysia lah, kita kata sebelum pada ni, sekarang ini kita ada C3, kita ada Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecakapan, Tenaga dan Teknologi Hijau yang berpusat di USM. Dan akhir-akhir ni saya tengok ada pula satu pusat yang kita nama sebagai Pusat STEM Negara, bahagian perancangan dia yang berada di bahagian perancangan dan pendidikan dasar pendidikan, yang saya lihat dia lebih kepada menekankan kepada teknologi, kepada sains, tapi without teknologi hijau itu sendiri. Dan sebelum daripada itu, kita yang saya kira yang mungkin paling awal sekali adalah Pusat Sains Negara, yang dah lama. Saya ingat saya sekolah rendah tu dah ada dah Pusat Sains Negara. Saya ingat kita
kita ada pusat sains negara yang memperkenalkan tentang sains dan teknologi untuk trigger sains dan teknologi itself lah. So dalam konteks ini saya lihat mungkin kontensnya adalah sains, kontensnya adalah teknologi ataupun pendidikan engineering ataupun matematik. Tetapi soulnya di situ saya nampak adalah teknologi hijau itu. Kerana sains teknologi tanpa teknologi hijau bermaksud kita hanya memikirkan tentang ciptaan-ciptaan baru tanpa memikirkan kelestarian alam sekitar kita. Oleh itu saya nampak betapa relevannya kontens ataupun elemen-elemen teknologi hijau ini untuk kita terap masuk ke dalam kurikulum sama ada di sekolah maupun di politeknik ataupun di mana-mana di semua institusi pengajian tinggi itu sendiri. So apa pandangan Prof dalam konteks ini untuk orang kata kita interwoven, kita gabung jalinkan di antara semua agensi-agensi yang mungkin ada di Malaysia ini supaya memikirkan tentang teknologi hijau itu sebagai satu asas utama di dalam kita melestarikan alam sekitar kita ini dan seterusnya untuk kelangsungan kehidupan kita dan juga generasi-generasi yang akan datang di masa hadapan. Ya, betul. Mungkin rumusan mungkin daripada Prof. Okey. Baik, terima kasih Dr. K. Jadi that's a good point kat situ, bagus point itu. Jadi sebenarnya kalau kita cakap pasal sains dan teknologi saja, okey, dan dianya tidak memasukkan teknologi hijau. Now, kalau kita kata teknologi itself, sebab teknologi hijau dia ada sektor ICT, dia ada sektor ICT. Jadi dalam teknologi itu sendiri dah is already a green technology sebenarnya. Walaupun tidak disebut, kebanyakan negara yang saya baca telah menyamakan bahawa science and technology, the technology itself is also a green technology sebenarnya. Sebab apabila kita menggunakan teknologi, contohlah banking, online banking kan, online banking ni kita tak perlu kertas satu, maknanya kita tidak akan mengapakan pokok, kita tak akan tebang pokok kerana kita tak perlukan kertas, itu satu green lah. Satu lagi, kita tak perlu pergi ke bank, kita perlu naik kereta, pergi cari parking, dan membebaskan gas carbon dioxide and greenhouse gases, kita tak perlu. So ICT itself adalah green tech sebenarnya. Jadi sains and teknologi, sains tu perlu kerana ianya adalah knowledge yang perlu diberikan kepada pelajar-pelajar kita, and technology itself is already green. Tapi if orientationnya macam tu yang ICT tadi, maka is already green, tak ada isu di situ. Jadi satu lagi dengan teknologi hijau ialah apa yang berlaku semasa penggunaan teknologi tadi membantu untuk mengurangkan impak negatif kepada kelangsungan hidup seperti yang you kata tadi kan. Jadi impak tadi itu tak berlaku. Jadi apabila menggunakan teknologi di situ. Cuma kalau kita ada STEM, kita ada pusat sains negara dan sebagainya, saya rasa apabila mereka melihat kepada keperluan teknologi hijau ni, jadi integrasi ketiga-tiga ini sangatlah diperlukan. Contoh macam saya buat modul ini. Dalam modul yang saya bina itu, saya ada framework. Sebelum kita bina dulu, saya telah sediakan frameworknya bahawa kita perlu utamanya ialah mesti berdasarkan STEM. Maknanya ada sains, ada teknologinya, ada engineeringnya dan ada matematiknya. Jadi semua ini perlu dilakukan di dalam pengajaran melalui problem solving. Jadi kita menggunakan problem solving punya approach. Jadi apabila setiap aktiviti itu menggunakan problem solving ataupun problem based learning, jadi kita telah satisfykan, sebenarnya kita telah memuaskan semua elemen di dalam STEM tadi. Jadi cuma
sama ada guru sedar atau tidak sedar bahawa benda ni apabila telah dihasilkan, maka ia perlu dilihat kerana guru perlu nilai STEM punya evaluation kan. Sebenarnya tak perlu buat STEM evaluation secara STEM saja. You gunakan modul ini, you gunakan aktiviti yang dilakukan, you nilailah STEM dia di situ. So dia macam it fits all lah sebenarnya. Dia fit semua, apa nak STEM ke. Jadi maknanya STEM tak ada isu kalau menggunakan modul yang telah kami sediakan tu, sebab memang semua ada dalam tu. Dan kedua tadi tentang pusat sains negara kan, pusat sains negara pusat sains negara, saya rasa kebanyakan aktiviti yang mereka lakukan di sana memang berdasarkan problem based learning. Kalau kita pergi kat pusat sains negara tu, memang ada semua aktiviti-aktiviti yang mereka jalankan itu based on STEM. Cuma ada dia punya penerangan kalau dia menggunakan tentang, kalau saya tak silap saya tengok hari tu tentang minyak kot, oil tentang minyak jadi kat situ boleh masukkan green tag-nya. Sekiranya mereka cuba untuk mengorientasikan pusat sains negara ke arah teknologi hijau, maka semua aktiviti mereka tu boleh ditwistkan sedikit menggunakan apa yang teknologi hijau perlukan. Maknanya dia boleh bercakap tentang sektor-sektor tadi. Kalau dia tunjuk tentang aktiviti dengan minyak, maka sektor apa yang perlu dimasukkan. Jadi kita ada tentang bahan kan, tentang bekalan tenaga. Jadi minyak, bekalan tenaga. Maka di situ ditwistkan masuk teknologi hijau. Jadi sebenarnya teknologi hijau ini is everywhere. Macam dulu kita kata science is everywhere sebenarnya teknologi hijau tu everywhere. Contoh kita masak kat rumah pun banyaknya teknologi hijau yang kita guna pakai, betul tak? Minyak yang kita dah masak tu, kat mana kita nak buang? Kita tak boleh buang sewenang-wenangnya. Macam saya pening kepala juga nak buang dia kan. Jadi dia tak boleh masuk dalam saliran. Macam mana nak buang? Satu sekarang ni ialah minyak yang terpakai boleh dijual. Itu dah nampak satu keusahawanan boleh ada kat situ. Sebab masa saya berlawat pada sekolah-sekolah sekolah-sekolah ada buat satu sudut untuk mengumpul minyak daripada rumah. Kemudian dia panggil majlis perbandaran untuk kutip minyak yang budak-budak bawa dari rumah dan mendapat duit untuk tabung sekolah. Kan kebagus tu. So nothing is waste lah. Itu contohnya lah. Jadi bagi saya Dr. K, yang ketiga-tiga ini perlu memainkan peranan yang sama ada sedar atau tak sedar sahaja. Jadi semuanya kalau mereka ada orientasi teknologi hijau itu, dia bukan sesuatu yang di luar, perkara yang baru, tak. Dia adalah perkara yang telah ada bertahun-tahun. Tahun 1900 dahulu di luar negara semua mereka dah start dah dengan teknologi hijau. Kita tahun 2020 baru nak beritahu dekat kita punya pelajar-pelajar kita. Jadi bagi saya, kalau ketiga-tiga agensi ni semua mengambil kira tentang dasar teknologi hijau kebangsaan, maka semuanya akan menjurus ke arah itulah akhirnya. Termasuk petroscience satu lagi, saya teringat. Mungkin juga petroscience. Yes, sama. LTC. Jadi petroscience pun banyak dia punya Ya. Banyak dia punya inovasi apa semua ke arah teknologi hijau juga sebenarnya. Ya, betul. Terima kasih Prof atas penerangan yang sangat jelas tadi, perkongsian ilmu yang sangat baik tadi berkenaan dengan teknologi hijau. Di sini mungkin boleh saya rumuskan Dr. Nain sedikit apa yang kita bincangkan pada hari ini tentang pendidikan teknologi hijau di peringkat sekolah dan juga di institusi pengajian tinggi ini sendiri. Punca ekonomi yang berlaku di merata tempat dan isu sehat robotika ini itulah ini dalam memberi kelangsungan dan melestarikan bumi ini sendiri. Tadi dari industri ayat solid
dan pembebasan gas rumah hijau dan macam-macam lagi lah. So ini adalah yang melampau sebagaimana Prof Dr tadi, kemarau yang melampau juga dan juga suhu yang sejuk melampau dan bencana alam lah, saya kira pelbagai bencana alam yang berlaku yang mungkin tidak boleh lagi terkawal. Oleh itu manusia melihat balik kepada bagaimana kita ini melalui perangan yang cukup baik, dan di sinilah usaha dalam konteks seperti mana yang saya tengok ada bersihkan elemen-elemen hijau selain membenarkan berkaitan menjaga atau melestarikan bumi dan prasarana alam sekitar kita. Dan ada cabaran-cabaran yang kita bincangkan tadi untuk melaksanakan bukan satu perkara yang mudah, tetapi tidak mustahil untuk kita lakukan. InsyaAllah melalui perkongsian ini juga saya rasa nama penonton di luar sana, pelajar-pelajar kita yang di luar sana dapat melihat teknologi hijau ini sebagai satu elemen yang sangat penting yang dimasukkan ke dalam apa saja inovasi, ciptaan-ciptaan baru ataupun baru yang akan memikirkan kesannya kepada alam sekitar supaya ia memberi kesan dan impak yang positif dan bukan sebaliknya. So, saya serahkan kepada Dr. Nain. Terima kasih. Okey, ya betul Dr. K. Mungkin saya boleh tambah sikit dengan orang kata inisiatif yang kita buat kita untuk mengadaptasikan teknologi hijau dalam mengurangkan impak global warming dan climate change ni. So kesedaran bagaimana juga kita boleh terapkan dari kalangan masyarakat dengan pentingnya kita mengadaptasikan teknologi hijau dalam mencapai hasrat dan objektif kita dengan isu yang ada sekarang, global warming dan climate change. Dan juga kita boleh terapkan kesedaran perlu di peringkat sekolah yang saya rasa agak peringkat yang akar umbi peringkat yang paling bawah, supaya kesedaran tu wujud dari seawal di sekolah lagi, supaya generasi yang akan datang dapat orang kata menjaga bumi kita dengan lebih berkesan dan lebih efektif. Dan juga perkongsian daripada orang kata cabaran yang dihadapi oleh si Tri dalam inisiatif melaksanakan projek. Dan apa yang jelas yang saya nampak di sini adalah semua di antara kita mempunyai peranan masing-masing dalam merealisasikan hasrat ini. So saya rasa terima kasih Dr. Hashimah yang banyak berkongsi pandangan dan juga pengalaman yang agak luas dalam akademik dan juga inisiatif beliau dalam meneraju pendidikan STEM untuk teknologi hijau ini. So terima kasih Dr. K Boleh saya tambah sedikit Dr. Nain? Okey, boleh. Dalam kesempatan inilah Dr. Nain, saya secara peribadinya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhinggalah kepada Prof Dr. Hashimah di atas banyak jasa dan sumbangan beliau secara langsung ataupun tidak langsung, bukan saja kepada pelajar-pelajar tetapi juga kepada anak bangsa kita sebenarnya, kepada Malaysia itu sendiri sebenarnya. Kerana penerapan kepada teknologi hijau ini saya rasa satu isu yang sangat besar, bukan saja untuk pendidikan tetapi juga untuk kelestarian dan kelangsungan hidup generasi seterusnya. Terima kasih saya ucapkan. Okey, ya betul Dr. K. So terima kasih semua, dan kita jumpa lagi dalam slot yang seterusnya, dan mungkin kita akan bincang dalam platform lain yang lebih hangat, mungkin dengan topik yang lain yang agak lebih menarik dan mungkin memberi pendidikan dan juga untuk menangani isu perbincangan dan juga solusi kepada persoalan yang kita bincangkan pada minggu ini. So sehingga kita berjumpa lagi dalam rancangan Secangkir Kopi dan Senano Idea. So terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengakhiri sesi kita pada kali ini, kita juga ingin mempelawa dan menjemput ahli akademik di luar sana, mungkin usahawan dan juga sesiapa sahaja yang ingin berkongsi, bukan sekadar untuk penyelidikan tetapi untuk pembangunan produk dan sebagainya, boleh menghubungi
kami di Dr. Nine TV. Okey, dan juga mungkin boleh kita sama-sama menghasilkan ataupun berbincang dan menghasilkan satu perbincangan yang agak menarik untuk perkembangan ilmu dan juga penyelidikan kita. Ya Dr. K? Ya. Kita akan jemput sama ada secara rasmi juga Dr. Nick kepada pakar-pakar kita yang berada di luar, sama ada dalam bidang industri maupun dalam bidang akademik. Namun begitu kita menjemput juga para pakar yang berada di luar sana untuk email kepada kita sekiranya mereka berminat untuk bersama dengan kita di dalam berkongsi ilmu dalam usaha kita untuk memasyarakatkan penyelidikan untuk semua. Okey, so kepada yang berminat untuk menyertai kami, boleh terus email kepada dr9.tech@gmail.com. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.